إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وما إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا لجميع الأرواح المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم افتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب المعرفة. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 يا حي الله حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى iaitu hal. Apa dia iaitu hal? Musyahadah ni tadi, penyaksian ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara, sentiasa mengekalkan rasa adanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sentiasa mengekalkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, waktu itu kita ni dipimpin, dibimbing, dan rasa takut kepada dia menjadi lebih kuat, sebab kita sentiasa merasakan ada kewujudan Allah walau di mana pun kita berada, walau dalam keadaan mana sekalipun. Jadi bila kita tak menghilangkan rasa ada ni tadi, menghilangkan rasa ada ni tadi, kita sewenang-wenang je nak buat jahat. Sebab kita tak merasa kita ini diawasi, disaksikan, dipandang. Baik itu, ketika itu kita rasa kita hebatlah. Sebab itu ayat ataupun zikir wa kafallahu basira, cukuplah Allah itu
sebagai penglihat yang maha melihat apa yang aku buat, zahir batin. Wa kafallahu alima, cukuplah ya, Allah itu yang maha mengetahui, dia tahu segala yang aku buat, zahir batin. Tak kira lah orang nampak, orang tak nampak, tapi Allah nampak. Sebab kita mengekalkan rasa adanya Allah. Wa kafallahu syahida. Ya. Jadi apabila kita melakukan perkara yang Allah sendiri tidak suka dan Nabi tidak suka, ketika itu kita akan berterusan melakukan perkara tersebut. Sebab kita akan merasa seolah-olah, kita tak cakap, tapi seolah-olah kita rasa kita terlepas dari pandangan Allah, kita lepas dari ketentuan Allah, kita lepas daripada takdir Allah. Sebab itu orang yang sombong ini seolah-olah dia mempunyai takdir dia sendiri. Walhal seorang manusia dia tak boleh lepas daripada takdir Allah. Iblis ini cukup bijak sehingga kan dia nak mengkafirkan kita dengan sebab keegoan dan kesombongan dalam diri kita, ya, yang merasakan kita hebat. Kalau hari ini kita rasa kita kuat, ada orang lebih kuat dari kita. Kalau hari ini kita rasa kita kaya, ada orang lebih kaya dari kita. Kalau hari ini kita rasa kita hebat, ada orang lebih hebat dari kita. Kalau hari ini kita rasa kita serba tahu, serba boleh, ada orang serba boleh daripada kita. Ya, sebab itu apabila seseorang itu melihat dan sentiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala perkara, jadi kita sentiasa tunduk, sentiasa tunduk. Sebab itu apa yang Nabi ajar kepada kita, ya, Nabi ajar kepada kita tentang apabila Nabi SAW berkata di hadapan sahabat, ada siapa-siapa yang ingin membalas apa yang telah aku buat kepada kalian. Ya, Nabi lupa nama sahabat ini. Seorang sahabat, ya, Nabi SAW angkat tangan, aku nak balas ya Rasulullah, ada satu perkara, ya, Nabi tak ingat ceritanya, tapi di ujungnya dia kata, wahai Rasulullah, kau angkat akan pakaianmu, jadi nampak sehingga melihatkan khatamun nabiyyin. Lalu sahabat ini terus datang kepada Nabi dan mencium akan tanda khatamun nabiyyin. Ya, Rasul sendiri mempunyai mengajar kepada kita sifat tawadhu. Orang yang pertama sekali yang masuk syurga Allah. Sebab Nabi mendidik kita supaya menyaksikan akan kehebatan Allah dan kewujudan Allah. Siapa kita yang terlalu bongkak, terlalu merasakan diri kita terlalu hebat? Setakat mana hebatnya? Ya, setakat mana hebatnya? Boleh lawan malaikat maut? Siapa boleh lawan malaikat maut? Cuba angkat tangan. Kalau agak-agak boleh lawan malaikat maut, bolehlah menunjukkan kehebatannya di dunia ini. Tapi kalau rasa dengan malaikat maut pun tak boleh lawan, tak payahlah kita merasakan kita ni bagus. Ya, kalau malaikat maut sendiri kita tak boleh lawan, apalagi nak lawan Allah. Ya, apalagi nak lawan Allah. Atau ya, malaikatnya sendiri kita tak mampu nak menghadapinya. Jadi sebab itu orang yang bermusyahadah, iaitu hal yang sangat mulia pada mereka itu. Ya, bila mereka ini semakin mengenali Allah, dengan mereka bermujahadah menyaksikan akan sentiasa mengekalkan musyahadah, mengekalkan akan pandangan mereka sehingga tidak terlepas daripada diri mereka, zahir dan batin mereka. Zahir dan batin mereka akan kewujudan Allah, akan kewujudan Allah. Sebab itu apabila mereka ini ada hal ini,
sentiasa merasakan kewujudan Allah, ketika ini sangat mulia hal mereka itu. Mereka ini dimuliakan oleh Allah. Sebab itu habis selalu cakap benda yang sama. Mencari kemuliaan manusia, satu hari orang yang kita tuntut kemuliaannya akan mati. Mencari kebesaran manusia, orang yang kita tuntut kebesarannya satu hari akan mati. Dan ketika dia mati, maka tidak ada kebesaran dan kemuliaan padanya sebab dia mati. Sebab itu kalau nak kita menagih, tagihlah kemuliaan, kebesaran, keredaan yang tidak akan mati-mati sekali-kali, yang tidak boleh menerima mati sekali-kali, yang tidak menerima akan sifat mati sekali-kali. Siapa dia? Allah. Allah. Dan bagi mereka itu beberapa pangkat, daripada musyahadah mereka itu akan hak Allah Ta'ala. Ada beberapa pangkat. Orang yang bermusyahadah ada beberapa pangkat. Ada yang tinggi pangkatnya, ada yang rendah, mengikut amalan-amalan mereka. Setengah mereka itu yang musyahadah, mereka itu akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap mendapat mereka itu akuan. Bila dia melihat akan makhluk ni, baru dia lah nampak akan tanda kewujudan Allah dan kebesaran Allah. Macam mana tu? Iaitu bahawa musyahadah mereka itu akan bahawasanya Allah Ta'ala inilah yang menggerakkan akan segala akuan yang menggerak. Akuan ni maknanya makhluk. Bila dia nampak makhluk, ketika itu baru dia melihat Allah. Macam kita bila dapat rezeki baru nampak Allah. Walhal rezeki ni bukan saja makan, minum, harta dan sebagainya. Tiap-tiap hari kita sihat, ni rezeki, kenapa kita tak nampak? Pergi pekan, balik, rezeki. Keselamatan, kenapa kita tak nampak selamat? Selamat ni kenapa tak nampak? Kita terlupa yang selamat itu anugerah Allah. Hidup ini anugerah Allah. Sebab itu bila bangun dari tidur, kalau orang ini mengekalkan musyahadah, dia akan mendahului mengucapkan tahmid. Sebab itu Nabi ajar begitu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi orang yang dia tak nampak yang dia hidup ini juga anugerah. Dia rasa sebab umur dia masih muda, dia rasa dia makan suplemen banyak, sebab itu dia sihat. Dia makan ubat yang banyak, sebab itu dia sihat. Jadi dia rasa dirinya itu yang mempunyai kuasa, yang memberi bekas. Dia lupa bahawa yang menghidupkan dia, yang berkehendak dia hidup lagi itu adalah Allah. Kenapa Allah bagi kita peluang hidup? Supaya berubah. Supaya kita ni berubah. Allah bagi kita peluang hidup, maknanya Allah memberikan kita chances, peluang. Allah berikan kita peluang. Boleh Allah matikan kita ketika kita melakukan kejahatan. Allah boleh matikan kita ketika kita melakukan perkara yang Allah tidak redha. Tapi Allah berikan kita lagi hidup hari demi hari, hari demi hari. Kerana apa? Kerana Allah memberikan kita peluang berubah semakin baik. Bukan kita merasakan diri semakin baik. Bila kita rasa diri kita semakin baik, kita akan mula menjadi seperti mana iblis. Wa ana khairum minhu. Habis selalu ulang perkataan ini. Habis selalu ulang dalam kuliah habis perkataan ini. Jangan rasa ana khairum minhu.
aku lebih baik dari dia. Jangan sekali-kali rasa sebab apa yang dibuat oleh iblis itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Aku lebih baik dari engkau, aku lebih bagus dari engkau, aku semua, aku semua, aku semua, aku semua. Perkataan ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Kita tak bercakap, tetapi perasaan kita ini mengatakan sedemikian. Perkataan kita mengatakan sedemikian. Seorang suami seorang suami dia tak mahu memaafkan akan isterinya kerana dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada engkau, tempat aku lebih baik daripada engkau. Rasa kita tak bercakap begitu pada isteri kita, tetapi perbuatan kita menunjukkan kalam yang telah dibuat oleh iblis laknatullah. Begitu juga seorang anak dalam adik-beradik kita, kakak kata aku lebih baik dari kamu, aku lebih, aku semuanya aku. Perkataan ego orang tua. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kesombongan ini kadang-kadang ia berlaku daripada harta yang banyak. Harta yang banyak, ketika itu dia rasa mula ana khairun minhu, aku lebih baik, aku lebih kaya, aku lebih berupaya. Kadang-kala kesombongan itu berlaku daripada umur yang banyak. Aku orang tua, kamu nak nasihat aku kenapa? Aku lebih banyak makan garam daripada kamu. Aku orang tua, tolong hormat sikit, tak payah nak nasihat-nasihat. Tak payah nak tegur-tegur. Sebab aku orang tua. Ada orang yang kesombongan itu datang daripada ilmunya. Aku tahu, kau nak nasihat aku apa? Aku mengaji lebih lama dari kamu. Inilah yang berlaku di dalam lingkungan ana khairum minhu. Kenapa? Sebab apa berlaku perkara-perkara ini, ana khairum minhu ini? Sebab dia tidak menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terlupa saat ketika mana nikmat itu mula dicabut, mana perasaan? Ketika mula nikmat itu dicabut, mana ana khairum minhu? Begitu yang terjadi kepada iblis laknatullah. Ketika dicabut pangkat Azazil itu, lalu ditukar menjadi iblis. Tetapi kesombongannya, dia tidak mahu berpatah balik. Alang-alang dia kata dia dilaknat, biar dilaknat terus sehingga abadan. Dan dia sanggup masuk neraka Allah. Dia sanggup membinasakan dirinya kerana kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya dia bukan sombong dengan Allah. Dia sombong dengan Nabi Adam AS. Sebab itu kita kena ingat, semua orang kena ingat. Semua orang kena ingat. Jangan kita menempah neraka Allah sewenang-wenangnya. Jangan kita menempah neraka Allah sesuka hati kita. Sebab neraka itu bukan tempat yang baik. Mungkin kita akan bagi alasan, kamu siapa untuk menentukan tempat neraka? Kita bukan menentukan tempat neraka, tetapi ilmu yang ditunjukkan kepada kita daripada Al-Quran, hadis, yang mana orang yang bersifat dengan sifat ini yang tidak mahu bertaubat. Iblis laknatullah diberi peluang untuk bertaubat, kembali mengambil nama Azazil. Setelah dilaknat menjadi iblis,
Allah memberi peluang nak balik tak tempat ni, Azazil ni. Dia menolak akan tawaran daripada Allah. Dia tolak tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan sekali-kali kita menolak tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tawaran Allah. Nasihat tawaran daripada Allah. Semua peluang-peluang ini sebenarnya adalah tawaran daripada Allah. Tawaran apa yang Abi nak cakap? Iaitu tawaran untuk melayakkan kita duduk di dalam jannah Allah. Tawaran ini yang ditawarkan oleh Allah. Kalau engkau buat ibadat, tawarannya adalah jannah. Kalau engkau jadi orang baik, tawarannya adalah jannah. Kalau engkau tawaduk dan tidak sombong, tawarannya adalah jannah. Kalau engkau berbuat perkara yang aku redha, tawarannya adalah jannah. Tetapi jika sebaliknya, maka ada juga tawarannya, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Dan ialah yang mendiam akan segala akuan yang diam. Yang diamkan kita siapa? Allah. Yang gerakkan kita siapa? Allah. Sebab itu ayat yang sebelumnya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tak berlaku lontaran, tak berlaku lontaran itu jika mana tidak dikehendaki Allah. Dan tidaklah engkau melontar ketika engkau melontar, akan tetapi yang berkehendak untuk melontar itu adalah Allah. Diam kita, Allah yang menentukan. Gerak kita yang menentukan Allah. Jadi dalam kehendak Allah, dalam ilmu Allah. Jadi orang yang duduk tempat ini, maka dia sentiasa mengekalkan memandang kepada segala akuan, iaitu makhluk. Lalu dia nampak akan Allah. Dengan perbuatan-perbuatan makhluk yang berlaku ini, lalu dia nampak perbuatan Allah. Allah yang menghendakinya. Dan ialah yang menghimpunkan akan segala akuan yang berhimpun. Yang himpunkan kita malam ni. Kalau Allah tak nak, tetap Allah tak bagi. Dengan macam-macam alasan. Sebab perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Jika dikehendaki Allah, atas kita berlaku tetap akan berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perkara yang tidak baik, jika dalam kebencian Allah, maka Allah makin menurunkan kita kepada kejahatan. Baik, lalu orang kata, saya buat jahat, adakah dalam kebencian Allah? Kata ulama, kalau kamu menerima kebaikan, tetapi kebaikan itu membawakan kamu lebih jauh kepada Allah. Contoh, orang ada dikurniakan rezeki, baik tak? Baik. Tapi dengan semakin dia senang, dia jauh dengan Allah. Dulu masa dia susah, dia boleh tegur orang. Kalau jalan, naik motor, angkat tangan. Sekarang nampak orang macam nak langgar. Sebab dia dah pakai kereta. Dia dah mula jauh dengan Allah. Sebab itu Nabi cakap dan Nabi didik kita. Dalam
Hadis kalau tak silap Abi, asbabul wurud dia sedekah. Apabila seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang sedekah, akhirnya Nabi kata senyum itu satu sedekah. Sebab itu Masya Allah, jika kita ini melihat akan kelemahan diri, nescaya kita akan sentiasa memandang kepada yang esa. Jika kita sentiasa melihat kelemahan diri, kebodohan diri, kita sentiasa akan memandang dan merasakan kepada yang Maha Esa. Sebab itu Masya Allah, apa yang Abi selalu pesan dengan kamu tentang kasih, kasih yang Nabi tunjukkan kepada kita. Pada umumnya Nabi sayang sangat pada umatnya. Kalau dilihat pada keluarga, Nabi cukup sayang pada isterinya yang bernama Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah telah meninggal dunia, Nabi tetap menyebut-nyebut akan kebaikan Siti Khadijah, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sampai macam tu sayang yang Nabi tunjukkan, sayang yang Nabi tunjukkan kepada kita. Dan sehingga ayat sayang ini ada dalam Quran, yang Nabi pernah baca dengan kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semua sayangkan Allah, fattabi'uni, maka ikut akan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kata Allah, yuhibbukumullah, tanda kamu sayang Allah. Sehingga kan sifat sayang ini disebut, dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang Nabi didik kita semua atas dasar kasih sayang. Hablum minan nas, kasih kepada sekalian makhluk Allah. Wa hablum minallah, menyatakan kasih kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak bayar kasih sayang Allah. Tak boleh bayar. Macam mana nak bayar kasih sayang Allah? Nak bayar macam mana? Boleh makan, boleh minum, boleh istirahat, kamu boleh buat perkara yang kamu suka, nak balas macam mana kasih sayang Allah? Itu Allah nyatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Jika kamu nak hitung akan nikmat Allah, nescaya kamu tak boleh nak balas kasih sayang, tak mampu. Kalau kita boleh jadi orang baik, buat benda baik dan jadi orang baik, Allahu. Sebab itu dalam kitab ini dinyatakan tentang ta'alluq, irada, qudrah, ilmu, supaya kita ni faham yang kita ni ada, tak boleh kita mengikut kehendak nafsu kita sendiri sebab tak mampu. Kita memang ada perancangan, tetapi yang menjayakan perancangan kita kita buatlah macam mana. Kalau Allah tak mau, tetap tak mau. Tapi sebab kita tak percaya,
Bila kita tak percaya, kita percayakan diri kita sendiri. Baik. Dan yang menghimpunkan kita juga Allah. Dan yang menceraikan ia akan segala akuan yang bercerai juga Allah. Yang memisahkan kita juga dia. Sebab apa? Sebenarnya bila perbuatan kita itu kita tidak mahu menyedari yang ia salah satu hari, maka ia menjadi doa dan dimakbulkan oleh Allah, lalu kita akan berpisah. Percayalah cakap Abi. Apabila seseorang itu tidak mahu mengikut kehendak Allah, lalu Allah akan keluarkan dia daripada perkara tersebut. Ini Abi pesan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak mahu mengikut takdir Allah, maka Allah akan keluarkan daripada perkara yang tersebut, tempat yang tersebut, keadaan yang tersebut, seperti mana yang berlaku kepada iblis laknatullah. Setelah ia tidak menerima takdir Allah, Sayyiduna Adam AS menjadi khalifah di muka bumi, lalu Allah keluarkan dia daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya atau tidak percaya, sejarah telah menyatakan, Al-Quran telah menyatakan, iaitu kalam daripada Allah. Orang yang tidak mahu mengikut kebaikan dan menolak kebaikan sebab merasakan ini bukan takdir Allah, dia akan dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berlaku kepada iblis, ini yang berlaku kepada puak-puak khawarij. Sebab itu Abi pesan perkara ini dengan sungguh-sungguh. Jangan mendabik dada, menepuk dada, merasakan kita bukan dalam takdir Allah. Segala yang berlaku bukan takdir Allah. Ini kehendak dia, ini kemahuan dia, ini ikut suka dia. Ke macam mana? Adil, ke Abu cakap ni salah dia? Ada? Tak boleh, kita tak boleh. Hari ni kita kata saya nak pergi Batang ke. Kenapa kita pergi Kuala Kubur? Orang rumah tanya. Semalam abang janji dengan saya nak pergi Batang Kali. Sampai dia rasa ada roadblock polis. Tahu tak? Siapa yang suruh buat roadblock? Kita. Polis, saya nak pergi Kuala Kubur sebenarnya, tapi saya dah cakap dengan isteri saya nak pergi Batang Kali, tolong buat roadblock boleh? Ke macam tu? Ke macam tu? Tak boleh. Sebab itu dalam ayat surah Yasin, awal senyum, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bila Allah hendak, kita tak boleh buat apa. Sebab dalam kehendak kamu nak sakit ke Ron? Kamu nak sakit, semua orang nak sihat. Jadi kenapa kamu sakit? Kenapa sakit kita boleh kata kehendak Allah? Kenapa perkara yang lain kita tidak boleh bersetuju yang itu kehendak Allah? Nampak tak? Tiba-tiba kita sakit.
Dan kita bersetuju, kehendak Allah, saya tak boleh buat apa. Kenapa dalam perkara yang lain kita tak boleh bersetuju, yang itu juga kehendak Allah? Macam Din anak berapa? Anak berapa orang? Anak 5. 4 sihat, dan yang kelima sakit. Siapa yang tak? Fitrah manusia ini, dia semua nak benda yang baik. Dia tak nak benda yang tidak baik. Tetapi pada hakikatnya yang tidak baik itu baik daripada Allah. Contoh sakit. Ya tak? Sakit, kesusahan. Kenapa Allah susahkan kita? Dulu kita senang, ada kerja yang hebat, ada harta yang banyak. Sekarang kita susah. Sekarang barulah kita tadah tangan. Dulu tak sempat nak tadah tangan, sebab kita cakap apa? Sibuk. Nak dengar kuliah pun tak boleh, sibuk. Ya tak? Sibuk. Saya busy. Bila dalam keadaan kita susah, ketika itu baru kita menyadari yang kita ada Allah. Yang ni yang Abi bahas kepada kamu tentang La ilaha illallah. La ilaha illallah, nafi isbat. Selagi penafian itu ada di dalam diri kita, kita tak boleh nak tolak Tuhan diri, Tuhan harta, Tuhan pangkat, Tuhan kemewahan, Tuhan ini yang kita jadikan ia sebagai Tuhan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Allah didik kita, tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan. La ilaha, melainkan datang isbat, tetap pegang. Isbat ni maknanya tahqiq, sungguh-sungguh. Tidak ada akuan. Diri ini, harta ini, pangkat ini, ilmu ini, jangan bertuhankan. Nafikan semua itu. Baru kita boleh dapat musyahadah isbat ini. Kalau tak ada Tuhan lain, ni yang berlaku, jin hebat, hantu hebat. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut macam ni, Yahudi ni ada 2 Tuhan. Satu dipanggil Tuhan Nur, satu lagi dipanggil Tuhan Zulmat. Apa fungsi Tuhan Nur? Tiap-tiap benda baik, nikmat yang dia dapat, dia kata yang ni dari Allah. Mereka meletakkan Allah sebagai Tuhan mereka juga, Yahudi. Tetapi mereka berpegang Uzair anak Allah. Yang kedua, mereka ada Tuhan Zulmat. Tuhan Zulmat, bila mereka dapat kejahatan, mereka kata daripada jin dan syaitan. Tak ke? Kebanyakan manusia dah pegang macam tu.
dah pegang macam tu. Ni ada orang sihir lah ni. Batuk seminggu tak hilang, ada orang sihir lah. Tu yang Abi selalu cakap. Orang Melayu kalau meniaga tak laku sihir, kalau laku pakai jin. Tak? Saya ni meniaga dulu laku ustaz, sekarang dah tak laku. Ada ustaz cakap ada orang letak tanah kubur dekat kedai saya. Jadi orang tak nampak kedai saya sebab orang macam nampak kubur, orang tak pandang. Ada orang jumpa Abi cakap macam tu. Abi kata kalau macam tu mudahlah. Abang pergi dekat Tesco, abang ambil tanah Tesco, abang tanam dekat kedai abang. Jadi sebab Tesco ramai orang, jadi orang nampak kedai abang macam Tesco. Sebab sifat hasad dengki ni selalu berlaku. Kalau kedai itu ramai orang, ini ada jin. Nampak jin dekat atas atap tengah makan dan sebagainya. Ini pegangan dan pegangan Yahudi. Cuba buang hasad tu, cuba buang dengki tu. Dulu kalau kat Ipoh ada tak limau tambun? Tak pernah pun tengok, dengar cerita orang punya kedai jin banyak kuat. Tak ada dengar. Asal orang Melayu meniaga, sihir. Asal orang Melayu aja, itu yang kita sebut. Bukan mereka tak bergaduh, orang kafir ni bergaduh, tapi tabiat orang kita selalu begitu. Jadi seolah-olah sekarang ni kalau kita tengok banyak sangat jin ni tadi. Sekarang kalau kita tengok, tak? Lepas tu kata Imam Ghazali, jin ni ada dua. Satu jin di kalangan jin, satu lagi jin di kalangan manusia. Sebab perangai dah macam jin. Mana? Jaga-jagalah, jadilah orang baiklah, tak payahlah kita ikut perangai-perangai degil iblis tu. Abi bercakap hari ni, Abi bercakap dengan kesungguhan hati Abi sendiri. Hari ini Abi bercakap dengan kesungguhan hati Abi sendiri. Abi bercakap, Abi luahkan daripada hati Abi sendiri. Orang yang tak mau mendengar akan nasihat yang baik, perintah yang baik, satu hari dia akan melawan secara terang-terangan apa yang berlaku kepada iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang kita takut. Asbab kita nak dikeluarkan senang. Asbab kita nak dikeluarkan, kita tak payah cari. Kehendak Allah untuk keluarkan kita, lalu kita manusia berkehendak kepada sebab. Dijadikan sebab yang tidak munasabah. Tak munasabah. Itu jaga-jaga. Habis cakap ni jaga-jaga. Sebab kita dalam pandangan Allah. Kita dalam pandangan Allah. Kita dalam penyaksian Allah. Jaga-jagalah. Habis cukup pesan perkara.
sama ada dengan kematian, sama ada dengan asbab-asbab yang tak munasabah. Tapi kalau kita ini masih lagi memandang bahawa kita dalam ta'alluq ilmu, iradah dan kudrah Allah, ketika itu kita mula menerima setiap perkara qada dan qadar Allah. Abi cuma nak berpesan, jangan sampai pesanan ini terlambat sebelum perkara itu berlaku. Dan dialah yang menjadikan mulia bagi orang yang dapat kemuliaan. Yang nak memuliakan kita juga Allah, dan yang menjadikan hina pada orang dapat kehinaan dia juga. Yang nak menghinakan kita dia, dan yang nak memuliakan kita dia. Demikianlah mereka musyahadahkan pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Jadi yang mengubah kita siapa? Jangan main-main. Saya habis sebut dulu baik, Allah tukar kita jadi orang jahat. Dulu jahat, Allah tukar menjadi orang yang baik. Atabatul Ghulam ni sejarah dia bukan orang baik, yang diangkat menjadi kekasih Allah. Asal dia ni pencuri, pengumpat. Atabatul Ghulam, tak silap babi, berlaku pada zaman Hasan Basri. Ni Abi nak bawa dua cerita. Atabatul Ghulam, tak silap Abi, zaman Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni wali Allah. Satu hari jumpa Hasan Basri, dia ceritakan kejahatan dia. Hasan Basri kata, Hasan Basri, halau dia daripada majlis tu, kau ni jahat sangat. Dia bawa diri dia ke atas satu gunung, asingkan diri dia. Dia berdoa dengan Allah. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimni bi husni sawti wal na'mah hatta man sami'a qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbi. Allahumma akrimni bil rizqi halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Dia kata apa? Dia bertaubat kepada Allah dengan melazimkan doa ini. Dia cakap dengan Allah, Allahumma in kunta qabilta taubati, ya Allah, jika engkau terima taubat aku. Jika engkau terima. Betul lewat mana tu? Abi kena tanya yang pandai Arab. Nabi tanya Alung, dia tak boleh. Dia pandai kimpalan. Dah tanya macam mana nak potong besi, kena tanya Alung. Wa ghafarta haubati, dan jika engkau ampunkan segala kesalahan aku. Tiga perkara yang Atabatul Ghulam minta. Akrimni, fa akrimni bil ilmi wal Quran. Muliakan aku dengan ilmu dan Quran. Kedua, Allahumma akrimni bi husni sauti wan na'mah hatta man sami'a qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbi. Ya Allah, muliakan aku dengan baik langgam suara. Mana suara ni jadi sedap. Jika siapa-siapa yang mendengar suara aku, ya Allah, jadikan lembut pada hatinya, walaupun hati dia keras. Kemudian yang terakhir, Allahumma rzuqni birizqi halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, rezekikan kepada aku dengan rezeki yang halal, dan aku tak payah nak susah payah. Sehingga satu saat Allah kabulkan keseluruh doanya.
Jadi menandakan taubatnya telah diterima Allah. In kunta qabilta ni tadi. Dia boleh hafal Quran. Kalau Allah nak bagi, tetap Allah nak bagi. Ada satu hamba Allah dulu, satu hari dia jumpa Habib, Ustaz, saya mula hafal Quran berumur 40 tahun. Umur saya 45 tahun, saya habis 30 juzuk. Allah nak bagi dia, dan Allah tak bagi kita. Walaupun kita duduk tempat ilmu, tapi kita tak ada apa-apa. Walaupun kita duduk tempat orang beramal, tapi kita tak boleh beramal. Mana? Duduk tempat zikir, kita tak boleh zikir sebab kita kata apa? Aku dah ada kat tempat zikir. Macam juga orang Mekah, tak semua orang Mekah yang buat haji. Sebab dia kata bila-bila aku boleh buat haji, sebab aku berada di Mekah. Jadi yang menghendaki mereka melakukan haji sebab mereka dah ada kat Mekah ke? Bukan. Kehendak Allah. Walaupun berada di tempat haji, walaupun berada di tempat umrah. Kalau kita pergi ke Makkah, lalu kita tanya orang-orang yang berniaga di kedai-kedai, kita tanya, satu hari berapa kali kamu melakukan tawaf sunat? Tanya. Seminggu sekali mereka nak tawaf pun tak dapat. Walaupun Baitillah itu di hadapan mereka. Nak cakap apa? Jadi kita cakap apa? Aku duduk di Mekah, aku boleh tawaf bila-bila. Ini pengalaman Nabi. Suatu Abi duduk sana, Abi bertanya dengan satu hamba Allah yang berumur 30 tahun. Abi tanya, berapa kali kamu dah buat haji? Belum lagi. Sekali pun belum. Dia kata apa? Saya orang sini, bila-bila saya boleh buat haji. Nampak? Kalau Allah tidak menghendaki, nescaya perkara itu tidak akan berlaku. Walaupun kita berada di tempat yang baik, kita tak akan boleh jadi orang yang baik. Tak boleh. Kalau Allah tak mahu, tetap tak mahu. Ini berlaku kepada Atabatul Ghulam. Asalnya dulu jahat, berompak dan sebagainya. Itu yang habis lalu sebut. Siapa pun kita dulu, setelah kita kembali kepada Allah, Allah tidak memandang zaman silam kita. Sebab Allah telah menghapuskan keseluruhan zaman silam kita. Ini berlandaskan hadis qudsi. Walaupun kesalahan kamu itu sebesar lautan, seluas lautan, sebesar gunung, tapi kau datang kepada aku memohon keampunan, apa kata Allah? La ubali, aku tidak peduli. Tidak peduli seluas mana dan sebesar mana kesalahan kamu. Tapi manusia tak kan? Tak. Dia tetap pandang ni, kamu dulu ni gian. Nampak tak? Ini manusia. Sebab itu Habib kata, makhluk ini beza. 1000 kebaikan yang kita buat kepada manusia, sekali kita berbuat kejahatan, dihapuskan 1000 kebaikan itu. Betul tak? Kita punya baik dengan dia. Satu hari kita tersilap. Dia pandang tak kebaikan kita yang dulu? Adin? Mana ada? Hilang kebaikan hak dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kejahatan yang kita laksanakan, didatangkan satu kebaikan, iaitu taubat, dihilangkan 1000 kejahatan. La ubali. Jadi kita nak lawan Allah ni. Jadi sebab itu pada Abi, Abi dah tak cari redha orang, Abi nak cari redha dia. Abi tak cari kesukaan orang, Abi nak cari kesukaan dia. Biar semua orang tak suka, jangan dia tak suka. Biar semua orang tak redha, jangan Allah tak
Tak reda. Manusia ni tidak akan ada keikhlasan dalam keredaan. Sebab apa? Selagi manusia itu tidak bermujahadah membersihkan jiwanya, dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Nah, baik. Lalu Atabatul Ghulam, bila Allah terima doa, satu hari dia sedang baca Quran, burung yang sedang terbang khusyuk mendengar bacaan Al-Quran. Kita baca Quran, burung datang kan burung lagi. Wafi lah, dia tiap malam baca Quran. Datang makhluk Allah, satu kumpulan, satu keluarga, anak pinak, 7 salah silah belakang rumah. Khatim baca Quran tiap malam, kuat suara dia baca Quran, satu kampung dengar. Kan? Bukan burung dia datang. Satu keluarga 7 keturunan salah silah dibawa datang tepi pondok si Hatim, punya kuat dia baca Quran. Mana? Macam mana? Apa? Jadi maknanya kita ni orang apa agak-agak? Amai? Baca Quran malas, dengar baca Quran pun malas. Boleh tak kita ngaku orang baik? Macam mana? Yang ketiga, Allah kabulkan doanya yang ketiga, dikurniakan kepadanya setiap hari 1 gelas susu dan 2 keping roti. Itu cerita pertama. Cerita kedua, Habib nak bawa kamu cerita yang Habib pernah cerita dengan kamu, Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Dia orang baik, dan akhirnya dia qori. Ibnu Muljam ni qori, baca Quran, mengajar Al-Quran, dihantar untuk mengajar Al-Quran. Akhirnya dia membunuh Sayyidina Ali. Dia tikam Sayyidina Ali, lalu dia berkata, la hukma illa hukum Allah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah, dia kata. Aku bunuh Sayyidina Ali kerana hukum Allah, dia kata. Ini yang digelar akan puak-puak yang khawarij. Seorang pengajar Al-Quran, orang hebat dengan Al-Quran, akhirnya membunuh dan menikam. Allah akan menantu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa moral dua cerita ni yang Abi nak bawa? Takutlah akan kehendak Allah. Orang yang bertudung labuh satu hari boleh ditelanjangkan oleh Allah. Ini pengalaman kita. Dulu yang ini pengalaman yang kita lihat. Orang yang dulunya berpurda, berburqa, akhirnya ditelanjangkan oleh Allah. Orang yang telah ditelanjangkan oleh Allah dulunya tidak menutup aurat, akhirnya Allah pilih mereka ini menutup aurat mengikut kehendak Islam. Jadi siapa yang tak ni? Ke kita yang tak atau dia yang tak? Lalu di sini kita nampak, kita belajar tauhid tentang sifat iradah Allah,
lalu datang ketakutan dalam jiwa kita. Bagaimanalah jika Allah kehendaki aku ni ditentukan kehendak yang tak baik? Rifki, Ibnu Muljam ni hafal Quran, Rifki. Jadi sebab itu bila dah hafal Al-Quran, jangan kata aku sentiasa terus jadi baik, aku ahli syurga. Kau gila kau. Nabi dah cakap, kalau apa 30 juzuk boleh syafaat orang, ahli keluarga 15. Kalau aku boleh syafaat orang, tak ke aku ni ahli syurga? Ahli syurga ni dan dia terlupa sejarah telah menyatakan di dalam Al-Quran ahli syurga akhirnya menjadi ahli neraka. Siapa dia? Naufal? Iblis. Kok kuat cakap? Jangan malu-malu cakap iblis. Iblis ini ahli syurga asalnya, duduk di dalam jannah, keluar masuk. Akhirnya ditentukan oleh Allah menjadi ahli neraka. Malaikat duduk dalam syurga, tak keluar-keluar sebab malaikat taat. Dia taat, malaikat tak pernah bantah. Tak ada pernah apa orang Melayu cakap apa? Argue. Ya Zan? Allah, argue. Kita suka bantah kan? Kenapa ya? Pasal apa ya? Sebab apa? Sebab kita bukan malaikat. Itu kita duduk dalam dunia disuruh mujahadah. Ya tak? Nah, kenapa ya Aswad pakai wira, saya pakai iswara? Contoh kan? Jangan tanya, memang takdir dia wira, takdir kamu kamu punya iswara ke potong saga? Kamu punya takdir potong saga. Tak payahlah petikan. Takkan Allah tu bodoh? Kita tak menerima takdir Allah. Kita bukan Tuhan. Aswad wira, semua kena wira. Tak boleh. Kan macam tu? Orang dengki memang macam tu. Takdir dia macam tu, takdir kita lain. Datang si Mirul dengki pula. Kenapa Aswad menolak wira ada wiper kat belakang, saya punya tak ada? Tak payahlah dengki. Dengki buat apa? Walaupun kita tahu cara mana nak bubuh wiper, tapi takdirnya tak ada. Ke kau tak tahu, Mirul? Tahu kan cara nak bubuh? Tapi kenapa kau tak bubuh? Tak sampai lagi waktu kehendak Allah. Ke macam tu Aswad? Ke habis salah? Habis bagi lagi contoh. Habis bagi contoh lagi. Kita sakit. Lalu makan ubat. Selalunya kita kata apa? Ubat tak bila tak sihat, kita cakap apa? Ubat tak bagus. Nampak tak? Lalu kita cari ubat lain, betul tak? Cari ubat ni namanya Kalau ubat itulah yang memberi bekas yang sebenar, tak payahlah cari ubat lain. Rupanya makan ubat itu kerja hamba. Yang sembuhkan sakit kerja Lepas itu kata ulama, ikhtiar terbahagi kepada 3. 1, ikhtiar bifi'lihi,
Macam mana ikhtiyar bi fi'lihi, sakit makan ubat, pergi hospital. Ini nama ikhtiyar. Kedua, ikhtiyar bilisani, termasuk doa. Ini satu ikhtiyar. Kita kalau tak tahu jalan, kita tanya orang pakai badan ke pakai mulut? Alung kalau nak tak tahu jalan, nak tanya orang, ke pakai tangan pakai mulut, pakai badan pakai mulut? Dia pakai mulut. Tanya ni satu ikhtiar ke bukan? Ikhtiar. Doa itu juga satu ikhtiar. Yang ketiga, ikhtiar dengan hati. Apa dia? Berharap. Dah makan ubat, dah ikhtiar bi fi'li, dah makan ubat. Lisan apa? Doa. Hati apa? Harap sihat. Macam tu. Jangan telan ubat dah berpaket-paket. Angkat tangan, hati berharap dengan Allah, sihatkan aku ya Allah. Sebab yang nak bagi sihat, yang tak bagi sihat, macam habis cerita pasal COVID lah. Kalau ikut orang bersin pun takut. Tadi mak ayah bersin, kalau ikut bersin kita takut dia main. Bersin, batuk. Orang sekarang kalau tengok dengar orang batuk aja dah semua tengok. Yang jaga SOP pun kena, yang tak jaga SOP pun kena. Jadi yang tentukan kena tak kena tu kita ke? Kita syariat dia suruh jaga. Kalau keluar pakai topeng, pakai topeng. Dah pegang-pegang tu tadi, cuci tangan. Ini ikhtiarnya. Kehendak Allah tak tahu. Bila pegang macam tu, besar tak? Besar. Macam isteri awal, Intan. Makan sekali dengan orang yang positif, share satu pinggan, makan satu pinggan berjamaah. Kawan dia positif, dia tak positif, dia negatif. Makan tak boleh kena. Bukan pegang-pegang lagi. Ini macam mana tu? Lalu ilmu dia kata apa? Antibody kuat, orang kata. Ilmu dia gitu. Tapi kalau pandang kepada musyahadahnya, tiada dalam kehendak Allah sakit. Pada syaraknya, pada ilmu dia, antibody kuat. Bila pegang begitu, tidaklah kita mensyirikkan Allah. Tak jatuh kepada akidah Jabariyah, tidak jatuh kepada akidah Qadari, selamat. Habis. Artinya bermula tertentu tiap-tiap kun itu. Malam esok insyaAllah. Jadi Abi pesan sekali lagi untuk diri Abi dan semua, hilangkan rasa keakuan diri. Tolong hilangkan rasa keakuan diri. Tolong hilangkan rasa keakuan diri. Apa tu? Kalau ada ilmu, jangan cepat nak mengaku-aku
pandai. Kalau ada harta, jangan cepat nak mengaku aku kaya. Sebab hakikat diri kita miskin. Hakikat diri kita bodoh. Ya. Nanti cakap bodoh marah pula. Jahil. Hakikat diri kita jahil. Macam orang sekarang tak boleh cakap binatang yang malam-malam sodok tanah, sodok ubi. Jangan cakap baby, cakap khinzir. Orang sekarang semua cakap Arab kan. Cakap Arab. Jangan cakap bodoh, cakap jahil. Jangan cakap baby, cakap khinzir. Ya tak? Jangan cakap. Cakap bodoh tak boleh, kena cakap jahil. Ya, mengumpat tak nak berhenti. Tapi perkataan bodoh jaga, perkataan baby jaga. Ya, perkataan mengumpat tak jaga. Kalau cakap bodoh, berdosa tak? Saya ini bodoh lah. Dosa tak? Dosa tak? Saya ni bodoh lah. Dosa tak? Kan berdosa. Yang tu baby. Banyaknya baby. Dosa tak? Dosa tak? Tapi kalau mengumpat dosa tak? Dan tu jaga. Sekarang tak boleh cakap terima kasih, syukran. Semua Arab sekarang. Syukran. Syukran ma'in. Macam tu. Inilah Arab. Dah. Cakaplah terima kasih. Lepas salah. Kita orang Melayu. Terima kasih. Apa up to date ikut masa. Jadi suhana senang. Suhana tak ada tu. Jadi suhana senang. Relax hidupnya, tenang, tak ada kacau bilau, tak kisah. Apa nama? Duron. Apa nama kamu? Duron. Tengok jadi punya ibu kamu. Senang hidup. Relax. Tak kisah. Tak ada rumah, angkat tangan doa. Zakat datang. Nampak? Susah sangat? Allah. Tak nampak orang hebat-hebat ni. Orang hebat-hebat ni. Baik. Memandanglah. Yanzuru ila dunya ma'al ibrah. Memandang kepada dunia serta mengambil ibad, maknanya jadikan ilmu. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم الطف بنا في قلوبنا يا الله. اللهم الطف بنا في قلوبنا الله يا الله. اللهم الطف بنا في قلوبنا يا الله. ونور قلوبنا بنورك يا نور. ونور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام. ونور قلوبنا بنور المعرفة. واشرح صدورنا بالإسلام وبالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. واشرح صدورنا بالإحسان يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل وباء، اللهم احفظنا من كل فتنة، اللهم احفظنا من كل فتنة، اللهم احفظنا من كل فتنة يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.